Saya pada dasarnya tidak berhasrat untuk membuat apa-apa video TikTok, melainkan untuk memastikan bahawa setiap daripada rakyat negara kita menghalakan mata mereka, menghalakan fokus mereka kepada apa yang berlaku di Gaza. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa 12 jam yang baru-baru ini, lebih daripada 50 serangan udara telah berlangsung ke atas Rafah. 14 buah rumah telah dibom, 3 hospital telah dibom, 3 buah masjid telah dibom dan dihancurkan. Bombing telah berlaku daripada angkatan laut mereka. Bombing telah dilaksanakan daripada Apache helikopter mereka. Bombing telah dilaksanakan menggunakan drone mereka. Dan lebih daripada 112 orang telah terbunuh dalam masa 12 jam sahaja, 260 injured, dan pelbagai jenis kecederaan sedang berlaku, pelbagai jenis serangan masih lagi berlaku di atas darat, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah biggest massacre to date dekat Rafah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah massacre, tuan-tuan dan puan-puan, dan ia sedang berlaku di hadapan mata kita. Mereka yang ada handphone namun tidak celik perkara ini, saya yakin dan percaya bahawa penduduk keseluruhan rakyat Gaza akan menuntut daripada setiap umat Islam yang tidak berbuat apa-apa di hari akhirat nanti, tuan-tuan dan puan. Kita mungkin menjadi antara ahli ibadat. Kita mungkin solat tahajud tidak pernah tinggal, solat rawatib tidak pernah tinggal, tuan-tuan dan puan. Namun disebabkan kita tidak mampu dan kita tidak melakukan apa-apa sahaja, ataupun tidak indah langsung berkenaan dengan apa yang sedang berlaku di Rafah, saya risau nanti semua ibadat kita, semua perkara yang kita lakukan di atas tikar sejadah itu akan dituntut oleh rakyat Gaza, tuan-tuan dan puan. Saya tidak minta tuan-tuan dan puan untuk bangkit dan terus ambil flight pergi ke Gaza, ataupun kita pun tidak mempunyai persenjataan yang secukupnya untuk lawan. Namun kita kena faham bahawa setiap daripada pemimpin kita yang mempunyai kuasa. Kita rakyat marhin tidak mempunyai kuasa, tuan-tuan dan puan. Kita hanya boleh berdoa di atas tikar sejadah. Namun kita juga masih lagi mempunyai kuasa untuk share, like semua konten daripada Gaza ini, tuan-tuan dan puan. Namun saya nak mengingatkan bahawa setiap pemimpin, sama ada pemimpin Islam di luar daripada tanah Arab ataupun pemimpin-pemimpin Islam di tanah Arab, pasti akan dipersoalkan, tuan-tuan dan puan. Saya yakin dan percaya setiap rakyat Gaza akan menuntut di akhirat nanti daripada setiap pemimpin Islam, tuan-tuan dan puan. Di tanah Arab kita ada UAE, Arab Saudi, Mesir. Dikatakan mereka sedang berbincang dan sebagainya, tapi Hamas dan juga seluruh rakyat Gaza memanggil mereka sebagai pengkhianat dan telah berlepas tangan. Ini kan pula kita pula nak kata, oh jangan berlaga-lagakan sesama umat Islam. Kalau mereka khianat, walaupun namanya Islam, tetap khianat, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, salah satu perkara yang paling besar sekali dalam perjuangan untuk menegakkan daulah Islamiah adalah wujudnya pengkhianat di kalangan umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Itu perlu ditangani dahulu. Sekiranya pemimpin Islam tersebut bukannya pengkhianat, tuan-tuan dan puan, mereka harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada ini. Tidak boleh sekadar mereka hanya melihat sahaja, sekadar bernego sahaja. Hari ini sahaja dalam masa 12 jam lebih kurang 112. Tuan-tuan dan puan, biar saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya keadaan di sana, tuan-tuan dan puan. Mereka 1.5 juta rakyat Gaza berada dalam satu kawasan yang kurang daripada 64 km persegi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ke Kelang, penduduk Kelang 1.7 juta orang, kesemuanya diletakkan dalam Pulau Indah. Pulau Indah ni sebesar 64 km persegi, sama besar seperti Rafah, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan seluruh penduduk Kelang yang duduk dekat Kelang, yang bekerja dekat Kelang 1.7 juta ini diletakkan dalam Pulau Indah. Itulah kepadatan mereka, dan di situlah mereka, Israel sekarang ini sedang bom. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak ada lagi tempat nak lari. Nak pergi ke Mesir sudah, bukan setakat Mesir tutup pintu, belah sini Israel pun sudah tutup pintu juga, tuan-tuan dan puan-puan. Kemana lagi mereka nak lari? Dan bombing sudah pun bermula. Pemimpin kita semua masih lagi senyap, masih lagi
buai mimpi, dan kita berdoa, kita teruskan kerja kita tuan-tuan dan puan sebagai netizen ataupun kerja kita sebagai rakyat biasa adalah nombor satu sekali kita teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghalakan kehancuran kepada musuh-musuh mereka, tuan-tuan, musuh-musuh Islam, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita terus desak kepada pemimpin-pemimpin, sama ada pemimpin kita sendiri ataupun pemimpin tanah Arab, supaya mereka melakukan sesuatu untuk memenangkan rakyat Gaza, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi itulah hari ini adalah hari yang sangat-sangat sedih, tuan-tuan dan puan. Kalau kita berada dalam kalau kita berada di tempat mereka, tuan-tuan dan puan, kita pun tidak tahu apa nasib, kita pun tidak tahu apa nak buat lagi, tuan-tuan dan puan. Kita dah sampai ke satu tahap di mana lagi mereka nak lari, ya. Dan begitu sekali kita dilakukan, dan pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita apa yang sedang berlaku di sana melalui handphone. Dan pada ketika ini, kalau kita tidak mampu menggerakkan jari-jari kita untuk terus share dan terus memastikan bahawa pemimpin-pemimpin kita sedar perkara ini, maka tidak ada sebab lain melainkan rakyat Gaza akan menuntut kepada kita di hari akhirat nanti, tuan-tuan dan puan. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, Iran juga telah mengusulkan supaya Israel diusir daripada United Nations, diusir daripada PBB. Negara kita juga boleh menyokong kalau ada keberanian, tuan-tuan dan puan. Sebagaimana yang saya sebut dalam TikTok sebelum ini, tuan-tuan dan puan, kerajaan kita dekat peringkat kuasa yang mereka ada, banyak perkara boleh dilakukan, tuan-tuan dan puan. Sebagaimana kerajaan melakukan boikot secara rasmi ke atas produk UK pada 1981, kita juga boleh melakukan boikot secara rasmi kepada produk Amerika Syarikat, UK dan Israel secara rasmi di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Pada masa yang sama juga kita boleh usulkan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu supaya Israel dibuang. Banyak perkara boleh dilakukan, tinggal mahu atau tidak saja.